الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ala wa inna dhihabal ulama'i dhihabul ilmi. Situ deh. Betul. Hai. Kitab Zahratul Murid. Tu nak kata tu. Oh, salah kitab dia pergi. Tak jumpa cari. Ada tanda tak? Hak saya tanda di kitab saya ni di muka surat 3 di bawah sekali itu, ala wa inna dhihabal ulama'i dhihabul ilmi wa man adza talibal ilmi la'anathul malaikatu wa yulqillaha yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadbanun. Ala wa inna man atau ala wa anna man a'ana talibal ilmi bidirhamin basyarathul malaikatu inda naza'i ruhihi bil jannati wa futiha babun min nurin fi qabrihi. Betul deh? Situ sungguh? Betul? Ada tanda situ? Betul? Di bawah kecil muka surat 3 di bawah sekali itu. Kita sambung lagi muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan bagi Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kata dianya, ala wa inna dhihabal ulama'i dhihabul ilmi. Ini masih lagi di dalam perkataan Malik bin Dinar. Seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in kalau tak silap, Malik bin Dinar ni dia kata tentang kelebihan orang yang mengaji, orang yang menolong, orang yang menuntut ilmu. Jadi hari ini yang sambung dia kata, ala wa inna dhihabal ulama'i dhihabul ilmi. Ketahui olehmu, jaga-jaga, dia kata, ingat-ingat dia ya, akan bahawasanya hilang ulama itu ialah hilanglah ilmu. Itu. Jadi ilmu ni hilang bukan kerana kitab-kitab tu dibakar atau universiti itu dihancurkan, tidak. Bahkan diangkatnya ilmu tu dengan meninggal dunia, intiqal wafatnya seseorang ulama. Jadi kita ni memang menyaksikan bahawasanya semakin ramai ulama-ulama yang meninggalkan kita. Yang terbarunya Tuan Guru
Haji Ahmad Kuala Nerang, dia panggil Pak Teh Mat Kuala Nerang. Tu tok guru tua tu. Tok guru tua. Meninggal dunia dah. Ramai lah. Ramai. Itu dah tanda kata bahawasanya Allah Ta'ala nak angkat ilmu tu. Tu Allah Ta'ala angkat ilmu. Dalam hadis Nabi SAW sebutnya, biqabdil ulama'i, dengan menqabat, mewafatkan ulama. Itu cara Allah Ta'ala nak angkat ilmu. Sehingganya tidak tinggal seorang pun orang alim di atas muka dunia ni, melainkan hak jahil-jahil saja. Siaplah. Hak jahil itulah dhallu wa adallu. Sesat lagi menyesatkan orang. Dia tu sesat, lepas dia menyesatkan orang lain pula. Sekarang ni hak masih ada lagi saki baki pun orang tak padu dah pada ulama ni. Tu orang tak padu dah. Orang tidak hormat, tidak nak mengaji dengan ulama-ulama. Tak kenal qimatul ulama, harganya seorang ulama tu. Tak berasa berharga apa dah. Dah. Ini Allah Ta'ala nak cabut ilmu tu dengan mematikan ulama. Bahkan kalau kita sendiri pun orang panggil tidak menghormati ulama, tidak mengaji dengan ulama, tidak bersohbah dengan ulama, itulah tandanya kita dah nak menghancurkan dua institusi di dalam kemasyarakatan kita. Apa? Iaitu institusi pendidikan dan tokoh panutan. Dia umat ni dia kena ada orang yang dia nak contohi, nak patuhi, nak jadi suri tauladan. Tentu sekali dah sebaik-baik suri tauladan tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Memang dah. Jelas dah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ikutan yang baik. Bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Soalnya kita nak contohi Nabi ni, kita hidup di kurung ke berapa dah? Nabi di kurung ke berapa dah? 1400 tahun lebih nu, jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak ikut Nabi, kena ikut pewaris dia. Siapa kau orang panggil pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya? Tidak lain tidak bukan ulama. Maka sebab itulah besar sebenarnya tanggungjawab ulama. Salah fahamnya umat terhadap agama ni terkadangnya kerana tersalahnya ulama dalam mengajarkan umat, memberi contoh kepada umat. Itu. Baik. Adapun kita umat ni terkadangnya tidak menghormati ulama, bahkan tidak mengaji dengan ulama. Itu. Dia ada 3 institusi dalam kemasyarakatan ni. Yang menaikkan orang panggil martabat satu-satu masyarakat, satu-satu negeri, satu-satu kampung. Iaitu pertamanya ialah institusi rumah tangga. Yang keduanya ialah institusi pendidikan. Yang ketiganya ialah tokoh-tokoh panutan, hak nak dicontohi suri tauladan. Maka kalaulah orang panggil seorang nak menghancurkan institusi rumah tangga, maka caranya ialah dihancurkan ibu-ibu, isteri-isteri kita di rumah, supaya mereka tidak rasa bangga dan tidak rasa bertanggungjawab sebagai ibu yang menjaga anak-anak dan mendidik anak-anak di rumah, sebagai guru yang pertama bagi anak-anak. Orang tina ni tak bebas duduk rumah, nak keluar, nak jalan, nak bergerak, nak shopping, tu siap. Boleh waktu tak ada apa lah. Tu tengok. Cara nak menghancurkan orang panggil institusi pendidikannya ialah kita menjatuhkan martabat guru-guru. Menjatuhkan martabat cikgu-cikgu. Hingga-hingganya masyarakat tidak rasa hormat kepada guru-guru, cikgu-cikgu. Ada pun cikgu sendiri atau tok guru sendiri hak buat kerja yang menyebabkan umat tidak menghormati. Tu lagi lah besar teruknya. Ini kita bicara ni tentang seorang tok guru, seorang cikgu, seorang ustaz yang menjagai akhlaknya. Tu contoh baiknya kepada umat. Tapi untuk menghancurkan institusi pendidikan,
hilangkan rasa hormat dalam hati kita terhadap guru-guru kita. Itu. Kemudian tokoh panutan. Kalaulah seseorang ulama itu dijatuhkan martabaknya, diadu domba, dihilangkan rasa hormat umat kepadanya, maka berjayalah umat ni, tidak ada lagi ulama yang hendak diikuti. Tak ada. Tu sampai tulis di Facebook apa? Nanti Dajjal keluar, 8,000 pengikut Dajjal tu di kalangan ulama Islam kita ni. Allah. Mari di mana tak tahu hadis tu. Ya reka. Hinonya ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, siapa kau 8,000 orang tu ikut Dajjal. Allah bodohnya ulama. Ini kuat sangat konspirasi ni, tak boleh juga. Ni. Tu dia tulis di Facebook. Nanti Dajjal keluar, yang mengikut Dajjal, jadi pengikut Dajjal 8,000 orang di kalangan ulama. Siapa dia tu 8,000? Saya tanya hadis ambil di mana? Tak tahu, tapi ini mimpi daripada Syekh. Syekh dia mimpi. Kata nanti Dajjal nak keluar dekat lah ni. Sebab apa? Siap dah. Apa? Suntikan vaksin sudah berjaya. Nanti ni masuk cik dah ni. Nanti Dajjal akan kawal dia. Dajjal nak keluar dah ni. Ia akan mengikut Dajjal siapa? 8,000 ulama. Maka heran tak? Kata tak heran. Hak sekarang pun tutup guru hak dak vaksin tu semua pengikut Dajjal belaka. Astagfirullahalazim. Kalau anda tidak mahu vaksin, silakan. Karena hukumnya harus. Ada pewajib tu kerajaan yang memperwajib. Asal fatwanya harus. Tapi dari pihak kerajaan dia pelaksana, dia jadi wajib. Kalau kamu tidak mahu vaksin, sila. Moga harus, bukannya wajib fardu ain. Kalau tak buat dosa masuk neraka. Tidak. Tapi kalau kamu tuduh orang tutup guru alim ulama yang vaksin tu pengikut Dajjal, itu kamu sendiri sudah masuk dalam perangkat Dajjal, dia panggil. Ramah tutup guru, tutup guru hak vaksin. Nak kalau di Indonesia tu tutup guru kiai-kiai hak sepuh-sepuh di Pondok Lirboyo, Sidogiri, semua vaksin belaka tu. Pengikut Dajjal belaka tu. Alim-alim dengung warak tu, pengikut Dajjal semua tu. Syekh Abdullah bin Bayah, tokoh ulama international Ahlus Sunnah wal Jamaah, vaksin pengikut Dajjal lah. Syekh Abdul Rahman sudah tu imam Masjid Haram pun vaksin pengikut Dajjal juga. Ramanya pengikut Dajjal di kalangan tuk-tuk guru, ahli ulama, para asatizah. Jangan gitu. Takut kita hak kata lagu tu masuk perangkat Dajjal dah. Dajjal suka tu apa? Menghilangkan rasa hormat umat terhadap pewaris pusaka para anbiya, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa man adza talibal ilmi, dan barang siapa menyakitilah ia akan orang yang menuntut ilmu. Tengok. Kita tengok anak murid, budak-budak pelajar madrasah pada pelajar pondok. Dia saja nak menyakiti, dia pergi bocor tayar, dia pergi khenak, dia pergi ikut dengan kata-kata ke, dengan perbuatan menyakiti, tak kira. Kadang-kadang dengan tidak kata, tidak buat, tapi kelakuan kita, ahwal kita tu, hal kita tu. Kita tak maki hamu dia, kita tak pergi khenak buat bocor tayar motor dia ke, pergi pecah cermin bilik dia ke. Tapi kita masa muka. Rumah kita depan pondok. Lepas tu pelajar-pelajar pondok ni macam-macam lah. Malam pelajar hak nakal-nakal tu ada lah dak ni. Kita buat masa muka, buat keruk kening toksik. Tu tengok. Azza dia panggil, menyakiti. Talibal ilm, menyakiti akan orang yang menuntut ilmu. La'anathul malaikatu. Tengok. Dilaknat akan dia oleh malaikah. Jumpa tak bawah tu? Bawah sekali tu. Tu malaikat laknat. Artinya malaikat doa dengan azab. Itu makna malaikat laknat. Malaikat minta Allah Ta'ala tipu azab cepat-cepat. Berat natan ini. Nak tengok orang duk mengaji ilmu agama gini, tengok keruk kening. Walaupun tidak maki, walaupun tidak menjahati, menyakiti dengan perbuatan, tapi cukup lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan kita tu,
lidah hal kita tu, diam kita tu, itu lebih fasih, lebih jelas daripada lidah percakapan kita. Nah, tu tengok. Maka sebab tu jangan kita menyakiti orang mengaji agama. Nah, tu. Kalau orang tu buat, kalau pelajar agama, pelajar pondok ke, nak tok pakai pondok, santri pondok ni buat benda hak tak betul, kita pegang nasihat sebagai kita orang tua. Nah, nama dah budak. Budak. Kalau mengaji agama pun budak. Nyadalah buah nakal dia tu, buah degil dia tu dah tu. Sebagai orang tuanya, kita hendak rahmat dia. Nah, malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana falaisa minna au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang tua yang tidak kasih belah kepada orang muda kami, kanak-kanak kami. Nah, dan kanak-kanak kami, orang muda kami yang tidak hormat pada orang tua, maka dia bukan di kalangan kami. Tu berat tu. Nah, tu jadi pelajar pondok, iyalah pelajar, budak. Ada buat salah berapa? Nasihat. Nah, tu nasihat, bagi tahu, perbetulkan. Nah, kalau kita sekian, kita royak ke tok guru dia, ke ustaz dia, mudir dia, kata ni. Berat pelajar ustaz ni. Nampak tu 3 pagi, 2 pagi duk ukah pagar, lopak pagar gimana tak tahu. Nah, bagi tahu. Nah, jangan kita buat menyakiti, nah. Kita maki, kita caci. Apatah lagi. Nah, tu. Wa yulqillaha yaumal qiyamati, dan berjumpa ia akan Allah Ta'ala, berjumpa ia man tadi itu, barang siapa tadi itu, akan Allah Ta'ala yaumal qiyamati, bilanya? Pada hari akhirat, balik akhirat kelak. Wahwa, padahal ia, padahal, dan iaitu tu wawul hal dia panggil, dan iaitu ni padahal ia Allah Ta'ala tu alaihi, di atasnya, atas barang siapa tadi tu, ghadbanun, marah, Tuhan marah. Tu Tuhan marah Allah, kerana kita tak tahu. Boleh jadi pelajar-pelajar agama kita duduk beci, duduk marah, duduk menyakiti tu, salah seorangnya aulia, waliyun min aulia illah, kita tak tahu. Nah, kalau kita orang panggil wak musuh dengan wali tu, Allah Ta'ala firman dalam hadis kudusi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang buat musuh dengan waliku, enggak wali ni kita tak tahu lagu mana tanda dia. Nah, adakah janggut panjang? Oh, kambing waliullah lama kalau kira janggut panjang tu wali. Nah, lah ni bukan setakat janggut kambing hak panjang, gambar dia arak pun janggut panjang juga. Oh, lebih warak pada ustaz lagi. Ustaz tak ada janggut. Aduh. Tak pasal marah kita Nah, nak nampak Islamik sikit, bukan bah ada janggut, bukan nama Timah dah tu. Timah tu tak tahulah, Timah tu Fatimah ke Timah tu Timah ni apa bahan-bahan Timah logam nah. Kita tak tahu dah tu. Mujurnya kita ni tak berahi nak guna benda-benda gitu untuk cari isu modal untuk raih sesuatu nafsu kita nah. Oh, kalau orang berahi enggak, beri pun dah daripada berebut mana tu. Tu ini satu pelecehan terhadap Islam, ni. Tapi taklah, tak ayah. Mungkin kita tahu dak arak ke? Haram tak? Haram letak nama Timah Zainab kau gapo, ya tidak haram ni sebab nama tu jadi halal. Al hukmu yaduru 'alal musamma la 'alal ismi. Al hukmu bina'an 'alal musamma la 'alal ismi. Hukum tu dibina di atas benda yang dinama, bukan nama bagi benda. Betul ni. Kalau tak letak nama Timah, letak nama Ma'u Zamzam, tetap haram juga. Nah, kenapa? Isi bagi nama tu ialah benda yang memabuk, mabuk. Kita tak ada pelik dah kitanya. Nah, kita tak ada nak minum sekali benda tu. Tahu dah innamal khamru wal maisir tu. Nah. Tu. Baik. Jadi kita tak tahu wali ni siapa? Tak tahu. Di kalangan kita ni kita tak tahu. Nah, tak tahu. Tanda dia tak ada tanda. Kata Imam Kushairi dalam kitab Risalah Kushairiyah, paling-paling tidak nak dikatakan tanda tu ialah tanda wali pun paling kuat. Nak boleh kata tapi belum tentu juga. Nah, mana?
pemurah dan tidak pemarah. Paling kurang ni. Enggak bukan semesti orang ada sifat ni mesti wali lah dah. Acang pun ramai hak pemurah tidak pemarah ni. Nah ni. Lang leng long cang ceng long leng long tu ramai juga pemurah. Tidak pemarah. Nah, banding kita hak nama Sulaiman, Dolo, Khalid, Zaid, Umar, Bakar, kadang-kadang marah lebih pada orang acang lenglong lagi. Kedekut lebih pada orang acang lenglong lagi. Nah, tu tengok. Cuma nak boleh kata itu tanda wali paling kurang tu pemurah tidak pemarah. Tak ada tanda. Apa hikmahnya? Supaya kita senantiasa sangka baik sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Islam kita sangka baik sebab tak tahu bawah ni wali pun ada Allah Allah. Nah kalau ambo cerak-cerak ada kuali lah tidak wali. tu. Nak orang ngapa Quran ahlillah dalam hadis sebut ahli Allah Taala, orang ngapa Quran, orang ngaji Quran, orang mengaji tafsirul Quran. Cerak-cerak yakin-yakin dah orang duduk pondok duduk mengaji tu dah. Nah tu tengok. Maka sebab itulah wa huwa alaihi ghadbanun, dan iaitu atasnya marah, yakni padahal ia Allah Taala tu atasnya atas barang siapa yang menyakiti orang yang menuntut ilmu agama, marah Tuhan marah. Enggak, kalau Tuhan marah ni enggak, dia tidak bawa dekat kita dengan syurga dah. Tuhan marah ni bawa dekat dengan api dengan kau. Tu fikir situ tengok. Ala wa inna man a'ana talibal ilmi bidirhamin basyarathul malaikatu inda naza'i ruhihi bil jannati. Dia kata lagi, ketahui olehmu, jaga-jaga, dia kata ketahui olehmu akan bahawasanya barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu, dia tolong tadi tu takluk pada kata tolong dengan 1 dirham. 1 dirham. Nah, tak ada lah kita tak guna dirham, kita ni kita guna sen. Nak tahu ni? 1 sen. 10 sen lah 1 sen, nak beli berapa? 10 sen je. Tu kalau Arab dia panggil dirham, dinar. Sebab apa tu panggil dinar, dirham? Supaya ingat kata bahawasanya benda yang kita dapat daripada dinar dan dirham tu hampa dan api ni aku. Mana? Dirham. Ham tu belakang tu Arabnya makna hampa. Dinar, nar belakang tu ialah api neraka. Tu tengok. Tak kena cara usaha, hampa api neraka. Kena cara usaha, tak kena pula cara belanja, hampa api neraka. Gitulah. Kau Arab tu dirham dinar. Kita sen tu tak ada lah. Tu sen. Sen ringgit Malaysia. Dia tolong orang menuntut ilmu ni dengan 1 dirham. Dengan 10 sen lah kalau kita kan. 10 sen. Basyarathul malaikatu, disukakan. Maknanya apa? Nescaya memberi berita gembira akan dia. Itu makna disukakan. Disukakan akan dia, yakni memberi berita gembira akan dia, akan barang siapa yang menolong orang yang mengaji agama dengan satu dirham, 10 sen tadi itu, oleh malaikat. Bila tu malaikat buat mari khabar gembira, berita gembira tu, tak kala keluar nyawanya, nyawa barang siapa, tu nyawa barang siapa tu nak keluar daripada tubuh dia saat sakaratul maut, dia panggil. Saat sakit nak mati. Tu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatanazzalul malaikatu, turun oleh para malaikatnya. Apa malaikat tu buat berapa? Ni bukan malaikat melikil maut, bukan. Hak melikil maut tu kerja dia cabut nyawa. Hak ni malaikat rahmat hak turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ay malaikatur rahmatu, malaikat rahmat. Apanya malaikat rahmat mari? Mari mengkhabarkan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu tu takut benda hak nak hadap ke depan, jangan takut. Wala tahzanu, jangan rusing, jangan bimbang benda yang kamu nak tinggal. Tu mana wali dah.
Tu sifat wali dah. Nah, dalam ayat lain tu kata ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jaga-jaga ketahui olehmu akan bahawasanya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan di atas mereka itu benda mereka nak hadap ke depan masa, ke depan hari. Wala hum yahzanun, dan tidak adalah mereka itu berada dalam kerunsingan, tidak ada. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi berita gembira dengan syurga yang dijanjikan. Sebab dia kata beri berita gembira tu dengan apa? Dengan syurga. Itu mana? Nah, tu basyarat bil jannati, memberi berita gembira, mana menyukakan akan barang siapa yang menolong orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham 10 sen tadi tu dengan syurga. Mai royak ke kita syurga dah mu. Oh, kalau malaikat royak lagu tu dekat suka lah mati hok tu tersenyum ke apa tu. Nah, senyum, mati senyum, senyum weh. Allah. Nah, tidak runyuk muka tu jebak takut. Nah, senyum. Kenapa? Hodah malaikat mai royak. Barangkali ketika mana hidup mula, nah, duk tolong madrasah tu, duk tolong orang nak mengaji agama ni, nak sambung mengaji Mesir ke mana nak ni. Tolong tidak banyak pun sikit tak ada apa. Dia penting ikhlas. Ikhlas je tolong. Saat-saat sakit nak mati, pak, mari malaikat rahmat. Selain daripada malaikat maut nak cabut nyawa, malaikat rahmat mari duduk di tepi telinga dia. Nah, syurga dah mu, syurga dah. Jangan bimbang, jangan takut, jangan pusing. Syurga. Nah, tika sapar roh di halqa tu pak Tuhan apa buka saya dah hijab. Nampak tempat syurga kita di mana? Oh, hak tu senyum sungguh. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Idza balagatil hulqum ai idza balagatir ruh. Idza balagatir ruhul halqum. Bila sampailah oleh roh pada halqum. Sapar roh di halqum. Orang panggil ghar-gharah. Sampai sini ni pintu taubat tu tutup dah. Yang ngucap lah banyak mana pun tak jadi hijau dah, baru nak ngati masa tu baru nak la ilah tak jadi dah. Siapa tekok ni tak ada dah, ghar-gharah dia panggil. Wa antum, padahal kalian ketika itu hai manusia, hina ketika itu tanzurun, melihat tempat engkau di mana tempatnya syurga atau neraka. Itulah Abdullah ibnul Mubarak ketika mana saat dia meninggal dunia, nak sampai rohnya di halqum, nampak tempatnya di mana Allah Ta'ala nak cadang akhirat kelak, yakni di syurga, di jannah, di jannah, di syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi selama-lamanya. Sebelum roh tu naik ke mulut dia, sempat dia bagi tahu kepada anak-anak murid dia, sahabat-sahabat yang mari duduk keliling kelalan dia, duduk telking dia, dia kata mana? Limithli hadza falyamalil amilun. Limisli hadza, seumpama ini yang Allah Ta'ala bagi pada aku dapat nampak tempat aku dalam syurga ni, falyamalil amilu, maka beramal, teruskan beramal. Hei orang-orang yang beramal, jangan putus asa, istiqamah, teruskan senantiasa, jangan duk bahasa boring, jangan. Nah, maya sokmo bahasa malam maya tik jaya sekali. Jangan. Jangan lagu tu. Terus, istiqamah terus, jalan terus. Kenapa? Aku nampak dah. Aku tengok dah. Nah, kalau mu jalan supaya ni juga, dapat juga supaya aku dapat. Pak siapa ruh tubik daripada jasad dia. Nah, senyum Abdullah ibn Mubarak. Kenapa? Nampak tempatnya dalam syurga. Tu kita duk mengajar, duk mengaji, duduk apa? Zikir, duk semaya jemaah, mari sejid, iktikaf, duk khidmat ke masjid, duk buat pondok, madrasah. Apa kira-kira cita-cita kita sebenarnya? Kau saja puas-puas. Puas duk rumah tu, duk tengok muka bini puas mai masjid gitu ke? Sehari kalau gitu. Dak ada ni. Apa kira-kira cita-cita kita duk buat kerja amal, buat duk amal ibadat ni? Kira-kiranya mati supaya dalam iman dan Islam. Nah, supaya masuk syurga. Hatu nak kita nak. Nah, kenapa? Saat sakaratul maut itulah penentuannya kita. Nah, bukan hak mula-mula ni. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya senya amal itu dikira hak sudah. Hak akhir. Hak akhir saat nak cabut nyawa tu hak dikiranya. Kalau saat tu orang panggil saadah, maka
wawasan dia nanti cerah, saadah pakai syurga, bahagialah dia. Tuhan mengis'ak, memperbahagiakan dia. Tapi kalau saat nyawa tu dia gargarah tu, dia panggil syaqawah, celaka. Nah, tak kena Tuhan. Nah, mari ingat bukan malaikat rahmat saja hak turun. Malaikat rahmat turun tu bagi orang-orang hak soleh tadi. Nah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la syaratnya innalladzina qalu rabbunallah, beriman dengan Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah tetap. Oh, kalau masa hidup ni tak kena sejik, tak kena sorga, tak kena Tuhan, sifat Tuhan pun tak tahu gapo hala dia nya. Dah tu ni, dia tahu pitih duit, nak berjoli, nak galak, nak lepok, nak kalau lagu tu malaikat rahmat tak turun di awal lagi. Nah, pas apa hok duk keling kelalai tu? Amnat syaitan. Nah, pak kalau jenis lagu tu tak kena Tuhan, tak kena Nabi Muhammad ni gak. Bukan syaitan hok kelah-kelah hebat-hebat. Hok kelah-kelah toyo pada dah. Hok kelah-kelah halu, kelah-kelah toyo kita kata dah. Mari ketuk sikit murtad situ saja dah. Nah, keluar iman Islam daripada diri dia. Tak ada apa. Tu hok kita bimbang. Takut mati, su'il khatimah. Jahat tu sudah dah. Itu. Kita ni duk hidup-hidup ni akhir sudah pasti mati tu. Nah, akhir sudah pasti mati. Nah, tu. Habis. Dan dibukakan pintu. Kau surat 4 dah kita tu. Nanti ni. Duk hitam kau surat 3 lagi tak jopok lah. Muka surat 4 atas tu. Tu. Wa futiha babun min nurin fi qabrihi. Tu. Dan dibuka pintu daripada nur, daripada cahaya pada kuburnya, kubur barang siapa. Maknanya belum kiamat ni kuburnya tu raudhatun min riyadil jannah, satu kebun, satu taman daripada taman-taman syurga dah. Dah masuk syurga benar lagi, tapi dalam kubur tu produk dalam syurga dah, satu kebun daripada kebun-kebun syurga dah dibuka dah. Tu luar dalam kubur dia, sejauh mata memandang. Kalau kita di hidup ni tengok spik satu lah, dia lah haknya dia duduk di alam barzakh, tidak duduk dalam tanah tu. Nah, duduk di alam lain dah, alam barzakh. Alam barzakh dia tu nanti jadi satu taman daripada taman syurga. Kenapa? Tadi dia tolong orang mengaji agama, walau 10 sen, walau 1 dirham, syaratnya ikhlas lillahi taala. Jangan 10 sen tu akak kita semua kau orang nak tunjuk ya sedekah, tak payahlah nak tu ni. Nah, seria begini nyakak nak 10 jatuh atau tabur masjid tu. Bla sambil-sambil tu dah tu. Anak ayah. Yang pentingnya ikhlas. Nah, sikit banyak Tuhan tak pandai hak tu. Yang ditilik oleh Allah Taala ialah ikhlas. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu. Tidak diperintah mereka itu hamba beramal ibadat melainkan supaya ikhlas. Itu. Tu jadi tak ada masalah. Kita ada sikit, nah, kita tolong cara setengah-setengah tepat deh. Nah, macam kita dia itu maulid. Nah, di pekerja-pekerja Indonesia lah mari duduk sini. Nah, mereka ni duduk dengan anak bini gapo, duduk di rumah orang panggil macam apa, bukan rumah hok molek lah kita kata kat ni. Tapi masya-Allah bagus buat surah. Nah, duit tak ada, hijau batu itu sini dah ni. Duit nak hantar ke kampung dia tu. Tapi buat maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah. Batu buat makan tu penuh mewah ni. Nah, tu tengok bagusnya. Dah. Tu. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah perkataan Malik bin Dinar. Setengah daripada manusia itu beberapa manusia. Setengah daripada manusia tu ada beberapa manusia, golongan manusia. Masuk mereka itu beberapa manusia syurga, ini akan syurga semata-mata. Artinya bila hisab lah, tanpa hisab. Itu makna semata-mata. Masuk syurga tanpa hisab. Yang masuk syurga ni ada hak tanpa hisab, ada hisaban yasira,
ada dihisab dengan seadil-adilnya. Tu. Ada 3. Nah, jihad kita naknya apa? Masuk syurga tanpa hisab. Paling kurang tidak pun hisaban yasira. Kira juga tapi mudah-mudah ya. Gitu-gitu je, kerja-kerja mata. Gitu. Macam Roblox. Nak habis dah lah 10 ni dah tu ni. Gitu-gitu ya. Malah dah. Nah, gitu je. Kalau hok Roblox dulu PKP mula-mula tu, cek habis Nak silap-silap spendo pun suruh cak tengok spendo cak gapo dak tu ni. Sosonya cek nombor pelik, ada belakang bonek, ada dok big gapo. Nah, tu betul kau nak tidak nak merentah negeri kau gapo lesing habisnya cek rotek habis tu berat tu kena tu memang kena sama kita. Ada hak tak kena rasa kalau jenis menteri gapo tu tanpa hisap nak kita ni hai nak tanpa hisap dan apa paling kurang pun hisab yasira, hisap mudah-mudah. Jadi Nabi kata mana? Setengah daripada manusia itu sabda nabinya beberapa manusia masuk mereka itu beberapa manusia akan syurga semata-mata. Maka sembah mereka itu yang ni sahabat. Sembah ni bertanya lah. Ini bahasa orang dulu bukan sembah tu makna duduk hanyut kepala tu, bukan. Sembah tu makna bertanya. Maka sembah yang ni bertanya mereka itu sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu siapa tu orang hak masuk syurga semata-mata tanpa hisab, bi ghairi hisabin, tanpa dihisab dihitung. Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka itu yang masuk syurga tanpa hisab, mereka yang ada pada hati mereka kasih akan ulama. Kasih tu besar mana? Qadar sebesar zarrah, sebesar wah lenga lah. Zarrah tu maknanya sebesar apa halus lagi, bukan zurrah. Kalau zurrah tu jagung nak kata ni, zarrah halus lagi, hamo ke berapa halus. Kasih pada ulama dalam hati dia tu ada halus tu sikit apa tak lagi besar banyak. Dah memang dah kita kena kasih ulama. Nak kasih pun nak ikut dia. Kalau tak kasih nak ikut mana? Macam Nabi kita nak ikut Nabi, kalau tak kasih nak ikut mana? Boleh tak? Tak boleh. Tu yang kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, kata Nabi Muhammad SAW. Ceramahlah Nabi Muhammad SAW. Kempenlah Nabi Muhammad SAW. Forum lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikut aku. Nak ikut Nabi boleh kalau tak cinta? Boleh. Boleh cinta kalau tak kenal? Tak boleh. Anak dara kita dia ikut Bangla, kau ilik Syia tu menikah, kenapa? Ya cinta. Apa ya cinta? Ya kenal. Hari dia SMS nak tu ni. Ayat Kaabah nak nikah dengan mamak Bangla tu apa kata tak boleh pun kita nak bah. Kawan-kawan apa kali Thailand, kali Sia aku menikah. Ikut boleh kawan Bangla tu. Apa tu? Cinta. Apa cinta? Kenal. Sama kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh ikut Nabi, kalau tak cinta boleh ikut ke? Tak boleh. Kalau tak kenal boleh cinta ke? Tak boleh. Maka tak kenal tak cinta. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya kenal, buah daripada pokok tu ialah cinta. Tu. Ulama lagu tu juga kita ni ikut Nabi direct tu tak boleh. Ilmu agama disampai daripada ulama azhar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu an sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadl wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud innaka la tukhliful. Baik. Tu tengok. Karena kasih pada ulama qadar seberat zarrah. Zarrah ni lengan lah kita kata ataupun habuk. Nah, kalau dalam dhabit saya dulu mengaji kaki semut. Kaki semut halus benar kaki semut ni kata ni bukan kaki siapa kau betih dia dah kaki hok ujur kali tu. Ya kaki tu dia kira hok ujur sekali semut tu nah dia bukan kira dengan betih poho semut tu bukan hok ujur sekali tu kaki semut tu tu orang panggil zarrah itu hok dabik mengaji dululah tu gua kata seberat zarrah apa kaki semut ya gitu kaki mana hok hujung sekali jangan campur betih apa hok panjang jadi hak tu hok hujung sekali bawah sekali tu dah. tu halus sangat tu kerana kasih pada ulama sebesar zarrah sebesar lengan sebesar habuk sebesar kaki semut hok bawah sekali tu tak campur pohon betih masuk syurga tanpa hisab. Hebatnya ustaz. Tentu dah ini hadis-hadis ialah hadis-hadis dhaif. Dah. Hadis-hadis ni hadis dhaif lah ni. Sebabnya ini bicara tentang fadilah. Maka hadis-hadis dhaif itu memang diperbolehkan dalam bab fadailil a'mal. Untuk orang panggil kita tu gemar ke orang panggil kebaikan, litaghrib wat tarhib, untuk menggemar dan menakutkan. Tahu di mana kata dia dhaif ni ustaz? Tak ada sebut apa dhaif tak dhaif.
dia antara ciri antara ciri-ciri hadis dhaif itu ialah amalan yang diperbuat balasan bagi amalan yang dikerja tu hebat sangat-sangat. Ni besar sangat-sangat. Cinta sebesar zarah ya. Masuk syurga tak apa hisap. Kemah gitu. Tu tak payah semaya dok, kena semaya itu. Jadi ini untuk apa? Untuk menggemarkan kita kepada kasihkan ulama. Semua ulama semua. Ada ke ulama su? Ulama su Nabi ayat tu bukan untuk kita, bukan ulama tu menghukum ulama tu su ke tak su. Kita tu buat su sudahlah. Buat su. Ni. Bukan tugas kita nak hukum. Ni ulama su ni. Apa? Duk baik dengan pemerintah. Jangan. Jangan itu jangan. Ini budaya yang tidak bagus. Sejak lama dah kita buat amal lagi tu. Perangai. Huduhnya perangai. Mana-mana orang mengata semua ulama su belakang. Berat lagu tu. Naik dia pula mengata kat orang. Ulama su ni duk baik dengan dia pula pemerintah. Tak boleh itu. Hadis-hadis tentang ulama su tu untuk ulama tu sendiri. Beringat supaya jangan dia tu jadi ulama su. Bukan untuk kita macam saya orang awam kita semua ni menghukum orang tu, orang ni ulama su. Ni ulama su ni. Jangan. Kita tak tahu niat orang tu. Tu tengok. Macam Syahid Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Memang dihukum ulama su oleh jenis-jenis ulama jenis apa? Semangat Islam ni hak takbir. Allah tu. Memang Syekh Ramadan Al-Buti ulama su sebab apa? Dia baik dengan Bashar Asad. Dia berapa dengan Bashar Asad? Mu tahu ke tak dalam perut dia tu kenapa dia duk baik itu tu? Tahu ke tak? Tak tahu. Kerana dia nak supaya Ahlu Sunnah wal Jamaah tu pengajiannya hidup di Masjid Dimashq. Jamiah, Jamiah, University Ahli Sunnah boleh diteruskan. Madrasah Ahli Sunnah boleh diteruskan. Itu ada tujuan dia. Maknanya dia tu pergi ke pemerintah, kepada umarak dengan tujuan akhirah, bukan tujuan dunia. Dia sejahat-jahat ulama ni ulama yang mendatangi umarak dengan tujuan duniawiyah. Nak projek itu ni. Itu baru ulama jahat. Pas dia tahu mana dia nak kena diri dia sendiri. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu tahu gapo hak dalam rumah dia. Kita hak di luar ni tak ada nak hukum. Kita tak tahu gapo ada dalam perut dia tu. Kita tak tahu tujuan dia apa. Tengok baik-baik. Tak boleh kita nak menghukum. Silap besar. Jangan cerita jadi cepat hukum. Ni ulama su ni Ustaz. Apa? Sebab gitu. Jangan. Kita tak tahu. Sejahat-jahat umarak, sejahat-jahat ulama ialah ulama yang mendatangi pemerintah dengan tujuan duniawiyah. Sebaik-baik umarak ialah umarak yang mendatangi ulama dengan tujuan ukhrawiyah, akhirat. Itu. Jadi kalau umarak hak jenis tak nak mendatangi umat ulama, ditinggal, dibiar gitu, nyanyo. Lagi banyak kezaliman yang dibuat, lagi banyak kejahatan yang dibuat. Maka ulama seumpama Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala berapak dengan umarak tu. Kenapa? Supaya tolong dia jangan banyak melakukan kezaliman. Hak dia buat dah tapi jangan terlalu banyak. Itu. Jangan berat sangat. Itu. Tapi rakyat tak faham ni, ulama su, ulama jahat, bakar kitab dia. La haula wala quwata illa billah. Kena-kena pula ada juga ulama keluar halal darah dia. Nyebong selalu, mati dia, syahid dia. Tengah-tengah duk mengajar kena bom. Tak boleh nak bayar kita. Di mana kemanusiaan? Mana al-insan qabla tadayyun? Mana kaedah kemanusiaan sebelum bicara tentang agama? Sedangkan agama itu mengajarkan kita ala amnu qabla al-iman, wassalamatu qabla al-izad, wassalamatu qabla al-islam, wal insan qabla tadayyun. Keamanan sebelum keimanan, kesejahteraan sebelum keislaman, kemanusiaan sebelum keagamaan. Tu dibicarakan seperti itu. Jadi sebab tu
Nah, jangan kita cepat menghukum. Terkadangnya kita nampak seorang tu nampak seperti ulama yang, oh inilah baru tu ulama yang lantang, singa tu, singa ni. Hebat singa. Iyalah, singa lah kalau duduk jauh. Kalau duduk dekat tak singa. Dan kalau dah dapat juga ke dia juga sebagaimana hak dia menyinga ke orang lain, dia juga jadi Hello Kitty lepas tu. Faham ke tak faham tak tahulah hak ni. Masa belum dia dapat tu dia singa lah. Bila dah dia dapat, dia pun Hello Kitty juga jadi. Jadi singa tak singa ni bukan sebab hebat ni, ceramah, gedung-gedung, lantang. Dah. Macam Syekh Sa'id Rabi' Al-Buti. Habib Ali Al-Jufri cerita, ketika mana dia duduk berdua-duaan di meja bersama Bashar Asad, nasihat ke Bashar Asad dengan telinga ke telinga ni sangat keras, sangat garang. Hampir-hampir Habib Ali nak pegang tangan Syekh Sa'id Rabi' Al-Buti, kata, cukup Syekh, takutnya mu kena bunuh, kena penjara ke apa, tak boleh kira Bashar Asad ni. Dia punya nasihat ketika masa ni backing bukan main. Itu tu baru singa. Bila naik atas petah berucap, Sayyidir Rais, puji Rais. Pelik tadi. Tadi dia punya nasihat ketika berdua tu, bukan main, kasar, garang. Tapi bila naik atas petah, puji nak pula. Aku nak jadi jari kelingking bagi Bashar Asad. Tahap tu. Tahap tu. Kata ni. Apa tujuannya? Supaya mententeramkan hati-hati manusia yang ramai. Tidak semakin hangat nak memberontak, nak mengadakan orang panggil peperangan, nak macam-macam. Hancur syariah. Ada pelajar kita pergi mengaji di syariah ke? Ada lah. Habis. Keamanan tu satu harga yang tidak boleh ditukar ganti, tak boleh. Dah hancur sekali, nak bina balik susah dah. Itu ulama. Dia rela dia tu dicaci, dimaki, tapi asal Allah Ta'ala yang maha mengetahui dia benar-benar ikhlas atau tidak menasihati seorang pemimpin umara. Tak payahlah lah. Tapi benda tu dicerita setelah mana syahidnya dia dibom ketika mana mengajar. Ini. Jadi sebab tu sekali lagi, jangan kita menggunakan hadis-hadis Nabi tentang ulama su' tu kita dia jadi hakim menghukum. Ni ulama su', ni ulama su'. Jangan. Kita tahu di mana hati dia, perut dia. Hadis-hadis tentang ulama su' tu untuk ulama tu sendiri, menjauhi sikap yang membawakan diri dia tergolong di kalangan ulama usu'. Dia sendiri, seorang tok guru, seorang ulama, dia tahu hadis Nabi ke apa. Kalau aku buat benda ni, aku ni termasuk ulama yang jahat. Dan Nabi lebih takut dengan ulama yang jahat lebih daripada Masihid Dajjal. Apa tahap tu? Karena Masihid Dajjal ni boleh cam dia. Tapi kalau ulama usu', susah nak cam. Serban juga, janggut juga. Tapi talbisul haqqa bil batil, membuat kesamaran akan yang perkara yang hak, yang benar dengan yang batil. Nampak seperti hak, hakikatnya batil. Itu. Ni. Baik, habis itu. Dan bahawa setengah daripada manusia, beberapa manusia masuk mereka itu, beberapa manusia akan neraka semata-mata. Masuk neraka semata-mata. Mana? Bila hisabin, tanpa hisab. Siapa dia tu? Maka sembah mereka itu sahabat. Ini menanya oleh sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beberapa manusia yang masuk akan neraka semata-mata, ai bi ghairi hisab, tanpa dihitung lagi, ialah orang yang ada pada hatinya, yakni di dalam hatinya orang benci akan ulama qadar seberat zarrah. Itu ada rasa benci pada ulama qadar seberat zarrah, maka membawakan dia masuk ke dalam api neraka tanpa hisab. Kesimpulannya apa? Buang jauh-jauh dalam hati kita rasa benci kepada alim ulama. Buang. Adapun terkadangnya nampak seperti tak kena ni, kita bencilah pada perbuatan dan tindak tanduknya. Itu. Kita boleh tak setuju dengan tindak tanduk, tapi sampai mencaci, menghina tu, itu tak boleh. Itu sudah melampaui batas. Itu. Kenapa? Terkadang apa yang kita tak setuju tu di permulaan, karena kita tak tahu akhir natijahnya apa. Bila akhir, barulah Allah
betul tok guru meninggal itu kena bom tu royak. Nah, kalau aku ikut hak dia selamat tak jadi lagu ni. Seperti di Syria gitulah. Seperti di Syria gitu. Ramai mana alim ulama yang menyesal kerana tak ikut nasihat Asy-Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Setelah mati dia barulah pakat Allah menyesal. Itulah ulama sebelum fitnah tu disedari oleh orang-orang yang awam, sudah dapat dihidu, dibau, dirasa dah oleh ulama. Dia tahu dah. Kerana itu dia tu menuntut saddul bab, menutup pintu. Tindak tanduknya nak menjaga keamanan. Nasihat kedua-dua, jangan rakyat burah mengangkat senjata nak merampas kuasa. Jangan kerajaan nak membunuh rakyat sesuka hatinya. Dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Tapi oleh kerana benar dia duduk tengah-tengah tu, dituduh sebagai balaci lah, barwa lah, macai lah. Inilah kesiannya orang yang benar-benar duduk di tengah-tengah, yang nak melihat kedamaian, yang nak mendamaikan dua kelompok yang saling bertelagah. Itu itu dan perkara yang berlaku di Syria itu selalu dah kita sebut, bukan isu Syiah atau Sunni, bukan dah. Dia bukan isu mazhab, bukan. Isu mazhab tu hanya untuk menghangatkan lagi rasa permusuhan. Macam kita lah, bukan isu Cina Melayu. Kita boleh duduk aman tak dengan Cina Melayu India sekarang ni? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk mencetuskan peperangan tu, dimainkan sentimen-sentimen Melayu, Cina dan sebagainya. Hangat marah dah bah, kawan Melayu ni bah. Meretak peluang tu siap bila siapa tu beres pecah. Sama. Bukan isu Syiah, bukan isu Sunni, bukan sebenarnya. Tak ada isu pun benda tu. Kita boleh hidup dengan India, Hindu, Buddha. Apa masalah kalau Syiah? Syiah tu memang sesat lah di kita. Dia pun anggap kita sesat, kita pun anggap dia sesat. Bukan setakat sesat pun kita boleh duduk. Orang kafir pun kita boleh duduk sekali dalam satu negara. Hindu sesat lah. Sesat bukan kafir lah. Buddha sesat tak? Sesat bukan kafir lah. Syiah sesat, ya sesat. Kafir ke tak? Dilihat. Kalau kafir sahabat kafir, kalau tak kafir sahabat tak kafir. Itu kerana Syiah tu banyak mazhab lagi. Ada Imamiyah, Ja'fariyah, Isna Asyariyah, ada Zaidiyah, ada Nusairiyah, ada macam-macam mazhab fok dia pula. Bukan sebab tu. Bahkan kalau diselidiki, keluarga Bashar Assad walaupun dia tu Nusairiyah, ada keluarga dia yang Sunni. Ipar dia, mertua dia. Artinya perbalahan siapa berperai-perai ni, apa isunya? Bukan. Isunya nak kuasa. Tu ya. Bukan Muhammad Adib sangat, nak kuasa ya. Gitu ya. Pahal tu pahal lah. Tu. Kuat ustaz online ni. Dah lama sangat cuti dah ni. Habis itu kemudian kita sambung lagi insya-Allah pada program pula pukul 9 ni, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syurbihi ma faka'annama banal ka'bata sab'ina marrah. Tu tengok hadis-hadis dhaif tu gitulah. Macam tak logik sekarang tu ni. Macam bina Kaabah pula. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.